Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan pengguna halal di seluruh dunia telah pun meletakkan suatu sektor dan juga pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen, dan ini juga telah pun menjadikan industri halal meliputi pelbagai segenap aktiviti harian manusia. Soalnya, bagaimana Malaysia mampu menerajui dalam sektor dan juga industri halal ini? Malam ini Bicara Naratif akan bercerita berkenaan tentang sinergi memperkasa industri halal. Assalamualaikum, terima kasih bersama kami di saluran TV1 Berita RTM. 9 malam seperti kebiasaan kita bersama dalam Bicara Naratif selama sejam pada malam ini. Untuk kita bercakap berkenaan tentang soal yang timbul hasil daripada usaha kita dalam menerajui industri halal yang dilihat bukan sahaja memberi satu kesempatan dan juga peluang terbaik untuk negara, tetapi bagaimana ia boleh direkayasa dan juga diperkasa dari semasa ke semasa. Bersama dengan saya pada malam ini ialah Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, Pengarah Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Terima kasih Ustaz bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah kita akan bercakap lebih lanjut bukan sahaja dalam aspek pensijilan, kriteria, regulasi, tetapi juga kita bercakap tentang moving forward dalam aspek peletakan taraf dan juga status halal ya kepada beberapa produk-produk tempatan dan sebagainya. Juga bersama dengan kita adalah Tuan Khairul Azwan Harun, Pengerusi Halal Development Corporation Berhad. Apa khabar Tuan? Terima kasih bersama kami. Sekali lagi kita bersua. Hari ini lebih molek untuk kita bercakap dan juga bersangkutan daripada Forum Sektor Halal 2023. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Ustaz. Baru-baru ini telah pun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam Forum Sektor Halal 2023 yang menceritakan dan juga memperincikan berkenaan tentang kelulusan sijil halal. Namun demikian, kita mulakan terlebih dahulu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut menyebut 7 perkara utama untuk perkasa sektor halal. Molek kiranya kalau mukadimah ini dimulakan dengan apakah kita berada di landasan yang betul dalam memperkasa 7 sektor utama dalam industri halal ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ismail kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini. Berkenaan dengan 7 perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, so JAKIM amat committed untuk melihat perkara ini secara lebih serius. Jadi antara perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, perkara yang pertama adalah kesegeraan dalam persijilan halal. Yeah. Itu perkara yang paling pentinglah. Kenapa ia menjadi begitu penting? Sebab dalam ekosistem halal ini, dia punya critical point dia adalah persijilan. Once you dapat sijil, you can go around the world. Okey. Kan, bila mana dia dapat sijil halal, dia boleh ekspor barang dia seluruh dunia. Diyakini. Kan? Halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Kita berada 9 tahun berturut-turut pada ranking yang pertama, sehingga kan seluruh negara dunia ini meyakini standard halal Malaysia. Jadi itu suatu aset kepada negara. Jadi critical point kepada ekosistem halal ini adalah pensijilan. Yeah. Jadi oleh yang demikian, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri amat menekankan aspek pensijilan ini mesti cepat, mesti pantas, mesti tangkas, kan? Tetapi tidak menggadaikan prinsip syariah dan standard yang telah pun kita tetapkan. Yeah. Kan? Jadi untuk itu, antara langkah yang diambil oleh JAKIM adalah kita melaksanakan business process reengineering (BPR). Okay. So, bila mana kita melihat ke dalam, kita muhasabah ke dalam bagaimana sistem kita digerakkan, maka kita dapat mengenal pasti di mana loophole, di mana kelemahan-kelemahan yang menyebabkan berlakunya kelewatan dalam persijilan halal. Kan? Ada disebut lebih daripada 3 bulan. Dan malah ada yang menyatakan sampai 2 tahun dan sebagainya. Yeah. Kan? Jadi bila begitu kan, kita melihat ke dalam. So apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem kita. Yeah. So bila mana kita melaksanakan BPR ni, Business Process Reengineering, maka kita mengesan beberapa ruang yang boleh dibuat penambahbaikan, dan di situ kita memperkenalkan inisiatif segera persijilan halal 2.0. Okay. Di mana 13 inisiatif telah pun kita rangka untuk memastikan proses persijilan halal ini dapat dilaksanakan. Dan BPR ini kita laksanakan selama 6 bulan. Kita melaksanakan try and error. Kan? Masih selama dalam proses percubaan? Dah selesai dah. Okay. So itu yang saya katakan, kita boleh katakan 13 inisiatif tadi itu. Okay. So berdasarkan 13 inisiatif ini, bila mana ia dilaksanakan, alhamdulillah, apa yang dicita-citakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri itu, kita dah nampak sinar di hujung terowong. Iaitu 54.4% permohonan yang kita proses di bawah 30 hari. Okey. Dan 32% di bawah 60 hari dan 13% di bawah 90 hari. Dan hanya ada satu saja permohonan, iaitu 0.14% yang lebih 91 hari. Itu pun kerana kita terpaksa tunggu
Kalau tak kita boleh gagalkan saja, tapi kita terpaksa tunggu kerana dia melibatkan kepentingan umum. Sebab dia berkaitan dengan central kitchen. Jadi kalau central kitchen ni kita tak bagi sedia halal, maka dia punya franchise, dia punya restoran rangkaian dia tu tak dapat nak beroperasi. Ya. Kalau diceritakan berkenaan tentang aspek kesegeraan ini, kita sedia maklum kerana pensijilan ini bukan hanya bercerita tentang menentusahkan status halal bagi sama ada untuk makanan itu ataupun tidak, tetapi pensijilan itu meliputi bukan saja aspek kebersihan tetapi proses penyediaan makanan dan juga proses sama ada bahan mentah ataupun bahan-bahan yang sudah siap dimasak. Maka dalam konteks ini ramai yang memahami kita perlukan masa supaya pensijilan itu diyakini dan berada pada suatu kerangka dan juga standard yang baik. Jadi apakah dengan meningkatkan proses itu maka kita menggadaikan standard yang disebutkan selama ini? Dan itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya dari sudut penambahbaikan yang kita buat ini, kita tidak menggadaikan satu syariah. Yang kedua, kita tak menggadaikan standard telah pun kita tetapkan. Kan? Jadi maksudnya apa yang kita buat penambahbaikan ini, contohnya dari sudut sebelum daripada ini kita tidak menetapkan masa untuk dia mengemukakan dokumen yang tidak lengkap sebagai contoh. Kan dia submit tapi dia tak kemukakan ada dokumen yang tidak lengkap. So bila gitu keadaan dia kena hantar. So kita tak bagi tempoh masa awak kena hantar dalam tempoh 5 hari. Waktu itu kita open. Jadi bila kita open, itu yang menyebabkan dia sebulan baru hantar. Jadi bila gitu keadaannya itu lewat. So bila gitu keadaannya kita kata no. Sekarang ni kalau dokumen itu tidak lengkap, kita akan keluarkan surat tidak lengkap pada awak dan kemudian kita akan keluarkan surat charge. Dan kemudian bila masa kita akan tengok dokumen yang tidak lengkap tadi semasa audit lapangan. So kat situ kita dah gabungkan antara surat tidak lengkap dengan surat bayaran, surat charge. Kan? Jadi kat situ dah memendekkan masa. Lebih kurang dalam 14 hari. So tempoh masa yang pada asalnya panjang, so kita dah berjaya kita pendekkan. Jadi itu saja ruang-ruang yang kita katakan kita memendekkan masa dalam proses pensijilan halal. Tuntasnya birokrasi itu dipermudahkan. Yes, gitu. Okey, Tuan Azwan, kita bercakap berkenaan tentang Halal Development Corporation sebagai sebuah institusi meneraju dan juga sebagai peneraju utama dalam sektor pembangunan ekosistem halal. Tetapi apabila kita bercakap tentang ekosistem ini dalam konteks dan juga indikator peringkat global, kita tidak hanya bercerita tentang peringkat tempatan, jadi bagaimana ia menjadi satu institusi yang relevan dalam ekosistem di peringkat yang lebih besar, peringkat antarabangsa. Baik, terima kasih Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HDC, Halal Development Corporation ni satu agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri lah. Dia mula ditubuhkan pada tahun 2006. Pada peringkat awalnya adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran konsumer ataupun pengguna kita terhadap industri halal di Malaysia ni. Jadi setelah sejak daripada penubuhan kita pun banyak bekerjasama dengan pihak JAKIM terutama dalam mengembangkan prospek pensijilan halal di kalangan pemain-pemain industri. Kerana halal ini buat kita adalah sebenarnya tawaran nilai. It's a value proposition. Kita tak melihat halal ini sebagai sebuah industri semata-mata. Kerana pensijilan halal ini sebenarnya dia adalah untuk pelbagai industri. Jadi apabila halal ni menjadi value proposition ataupun tawaran nilai, dia pasti akan memberi nilai tambah kepada pembangunan sektor industri tersebut. Sebagai contoh, di Malaysia ini sektor F&B, terutama bidang makanan lah. Sudah tentulah kita rakyat Malaysia ini setelah mempunyai tahap kesedaran terhadap produk-produk halal ni semakin meningkat. Jadi dia nak melihat lebih banyak produk-produk yang dikeluarkan di Malaysia ini mendapat pensijilan halal kerana itu keyakinan yang kita perlukan. Itu di peringkat awal. Tapi setelah beberapa tahun dan saya setuju sangat dengan apa yang disebut oleh Ustaz Zamri tadi. Malaysia ni sejak 9 tahun yang lalu berada pada posisi nombor 1 dalam konteks pensijilan halal di peringkat global. Kerana ia bermula dengan pasaran tempatan sebenarnya. Nombor 1 berbanding beberapa negara itu? Seluruh dunia. 9 tahun berturut-turut. Ini memang banyak kajian dan juga pengiktirafan yang telah diperolehi. Dan kita sebenarnya bekerjasama dengan JAKIM ni kita mencari pelbagai strategi untuk memastikan kedudukan posisi nombor 1 itu terus kekal. Tak kala banyak negara-negara lain, terutama negara-negara besar Islam yang cuba juga meningkatkan
kesedaran terhadap persijalan daripada negara mereka, tapi alhamdulillah 9 tahun untuk Malaysia berada di nombor 1. Sebab itu HDC ini berperanan kerana kita melihat apabila pasaran domestik halal Malaysia dah berkembang dan kesedaran itu telah keluar ke peringkat global, dan sejak 10 tahun yang lalu saya boleh nyatakan di sini pasaran global halal tu dah mencecah hampir 3 trilion US dollar pada waktu yang sekarang ini. Jadi Malaysia pada tahun 2022 kita hanya berjaya merekodkan nilai dagangan ekspor kita untuk produk halal hanya pada kadar 60 bilion ringgit Malaysia daripada 3 trilion. Tapi prospek potensi pasaran global dunia ini berada pada hampir 3 trilion US dollar. Sebab itu kerajaan melalui Kementerian Perdagangan, Pelaburan Perdagangan dan Industri, kita pada bulan Mac yang lalu kita melahirkan sebuah pelan induk industri halal Malaysia yang dikenali sebagai HIMP 2030 yang begitu jelas. Satu pelan induk yang mendasari dan juga memayungi setiap aspek dalam pembangunan industri dan ekosistem halal Malaysia itu sendiri, termasuk menjadi contoh ekosistem global di peringkat antarabangsa. Tuan menyebut berkenaan tentang value proposition. Kalau bercerita tentang value proposition ini, saya teringat negara Jepun sudah mula melihat produk yang mendapat sertifikasi halal itu sebagai suatu produk yang berada pada satu tahap kebersihan yang terbaik. Apa benar kita menjustifikasi perkara ini menunjukkan gambaran secara dekat berkenaan pengiktirafan kepada sijil halal? Ya, sebab itu apa yang disebutkan tadi oleh Ustaz Zamri. Standard yang ada di Malaysia, yang digunakan oleh JAKIM, yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia sebagai contoh, untuk produk makanan ini kita ada MS 1500. Untuk produk pharmaceutical kita ada MS 2024. Termasuk untuk logistik Ustaz, kita ada MS, kalau tak silap saya, 2400. Ini standard-standard ni yang sekarang ni digunakan oleh banyak negara juga. Ini yang dibina oleh negara kita setelah beberapa tahun kita membina industri dan ekonomi halal Malaysia. Akhirnya standard ini dilahirkan atas usaha sama antara JAKIM, pihak Jabatan Standard Malaysia, HDC sendiri. Jadi sudah tentulah perkara ini memberi keyakinan kepada negara-negara lain, terutama negara-negara bukan Islam, yang mana melihat kerana kewujudan standard-standard ini, dia bukan semata-mata mematuhi dari segi syariat, tapi dia juga merangkumi standard-standard lain, sebagai contoh GMP, iaitu Guideline Manufacturing Guideline Practice, ada HACCP yang melihat sejauh mana dari segi keselamatan pengeluaran, yang tak ada di negara lain. Mungkin barangkali adalah beberapa negara lain cuba untuk membina standard sendiri, tapi akhirnya apa yang dihasilkan oleh Malaysia itu tak menjadi rujukan utama di peringkat antarabangsa. Yang kita berbangga kerana kerja kuat JAKIM selama puluhan tahun ni sebenarnya itulah memudahkan kerja kami di HDC. Kerana kita meletakkan sasaran dalam HIMP, Plan Induk Industri Halal Malaysia 2030 tu, daripada jumlah yang kita sasarkan, yang kita rekodkan pada tahun 2022, 60 bilion ringgit, kita nak capai pada tahun 2030 tu melebihi 230 bilion ringgit nilai dagangan ekspor produk halal kita. Tapi di sebalik isu tentang manfaat ataupun kepentingan pengiktirafan dan juga industri halal ini, ramai juga yang menyuarakan bahawasanya dalam konteks persijilan ataupun mendapat pengiktirafan ini, ia sebuah proses yang melelahkan dan juga sebuah proses yang mahal. Jadi persoalan ini yang akan menyebabkan akan ada yang ambil jalan pintas dalam tidak mengambil persijilan halal. Tak, saya ada jawapan kepada persoalan tersebut, dan saya ingat Ustaz Zamri pun setuju. Soal pematuhan sudah tentulah kita memerlukan pengisian dokumentasi yang tertentu. Tapi ianya akan dipermudahkan lagi. InsyaAllah pihak HDC kita pun bekerjasama dengan JAKIM, kita akan mewujudkan apa kita panggil platform digital yang mendasari dan juga memayungi proses persiapan untuk masuk kepada peringkat kelulusan. Yang kita panggil insyaAllah National Halal Digital Platform kita. Yang mana dia terbagi kepada 3 komponen, iaitu komponen pre-approval, komponen approval dan post-approval. Sudah tentulah baru-baru ini pun saya ucap terima kasih kepada Yang Mohd Menteri Agama pun dah disebut di Parlimen. Untuk pre-approval tu sudah tentu JAKIM akan bekerjasama dengan HDC. Kita akan membimbing, melatih syarikat dan membantu mereka supaya dokumen-dokumen, bukti-bukti yang mereka akan serahkan kepada JAKIM tu
akan akan diperiksa oleh pihak HDC supaya lengkap, supaya kerja JAKIM itu mudah. Ini kita nama sinergi tu. Ini antara pendekatan sinergi yang baru. Tapi mungkin Ustaz Zamri akan komen sikit. Tapi untuk peringkat awal ni, saya ingat HDC akan fokus kepada sektor pengilang dan pengeluar. Kita banyak di Malaysia ni yang restoran pun ada Ustaz ya, yang mengeluarkan produk-produk makanan pun. Mungkin HDC kita akan fokus kepada pengilang dan pengeluar, di mana kita akan bantu mereka ni supaya dokumen submission yang akan mereka serah pada JAKIM tu dia komplit, dia sempurna ya. Jadi di pihak JAKIM tu untuk buat proses kelulusan dalam tempoh 30 hari tu akan dipermudahkan. Mungkin dia menjadi proses box ticking katanya ya. Dia tengok kalau ada 100 item checklist tu, JAKIM tick je. Mana yang tak lengkap, JAKIM bangkah bagi balik ke kita. Tapi peringkat awal ni saya sebut kita fokus kepada pengilang dululah. Ya. So dia tidak akan jadi one man show. Ya. Kolaborasi dan sinergi ini adalah amat penting untuk mendapat suatu kesan dan juga manfaat yang lebih baik. Tuan Azlan dan juga Ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengking, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang. Lebih aktif, Lebih hebat. Angkat. Kerajaan akan menyediakan RM60 juta dana pembiayaan peluang kedua kepada perusahaan kecil dan sederhana dan usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk bangkit semula daripada kegagalan dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Penerima gunaan teknologi dan pendigitalan serta peningkatan kegiatan R&D dan daya cipta akan digalakkan agar PMKS dapat meningkatkan produktiviti dan kekal berdaya saing. PMKS akan didorong untuk mematuhi keperluan ESG bagi menjamin penyertaan dalam rantaian bekalan global yang mampan. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. We are appalled by the legitimization of these acts under the feeble defense of human rights. Quran burnings are nothing but a clear Islamophobic act intended to incite hatred. Inaction in the face of such blatant provocation to a religion is simply irresponsible and sends a dangerous message to humanity. Mr. President, these are indeed tall orders, but that is the very reason we are here.
I truly believe that no challenge, however formidable, is insurmountable if we secure the collective commitment of this global community, the member states of this august institution. What we need is trust and the conviction to make the world a better place, the will to work together on a platform of consensus and solidarity. Ya, bersua kembali bicara naratif. Sementara kita bercerita berkenaan tentang prosedur untuk pensijilan halal dan juga sertifikasi halal ini, ia bukan hanya bercerita tentang dalam konteks hukum ataupun syarak, tetapi bagaimana prosedur-prosedur itu membawa kepada pertimbangan dan juga membawa kepada faktor-faktor yang lain untuk memungkinkan suatu sertifikasi itu diberikan atau dikeluarkan. Ustaz, tadi sudah diterbitkan satu persoalan berkenaan mendapatkan pensijilan itu atau prosedurnya itu digambarkan sebagai meletihkan, melelahkan, malah kos yang perlu ditanggung mungkin oleh pengeluar ataupun penyedia perkhidmatan itu adalah dikatakan sebagai mahal dan tinggi. Jadi apa penjelasan daripada pihak JAKIM tentang isu ini? Okay, terima kasih. Sebenarnya dua perkara ini memang sentiasa berlega daripada bibir ke bibir lah. Kata pertama, nak ambil sijil halal ni susah. Okey. Kan? Yang keduanya mahal. Jadi isu ni memang sentiasa bermain di kalangan industri, di kalangan players, dan bila begitu keadaannya kami ambil maklum, kami cuba semak, dan bila mana kita buat kajian dalam kita dapati bahawa isu ini sebenarnya berlatarkan kepada kesediaan industri untuk terlibat dalam standard halal. Okey. Kan? Sebab bila mana kita nak melaksanakan standard halal ni, pertamanya kita mesti berpengetahuan. Kita mesti tahu tentang standard tu. Yang kedua, kita mesti ada skill how to implement the standard. Kan? Dan yang ketiganya kita mesti praktis. Apa yang kita dah tahu tadi itu, apa yang kita dah mahir, kita mesti praktis. Sebab bila mana kita kata sijil halal ni mesti daripada ingredient yang halal, kan, bukan hanya sekadar kita declare bahawa benda itu halal dan kita kena buktikan bahawa benda itu halal. Kan? Gitu. Secara dokumentasi, dan kemudian yang ketiganya kita pergi ke lapangan, kita tengok. Jadi dapatan yang kami jumpa adalah isu yang paling besar ialah kesediaan industri itu sendiri untuk melaksanakan standard halal tadi itu. Dapatan kami 68% dokumen yang dihantar itu ada kesilapan. Okey. Kan? Ada dokumen yang tidak lengkap. Kan? Dan kita dapati sebanyak 72% industri yang kita pergi ke audit lapangan, dia terpaksa diberikan NCR. Okey. Non-conforming report. Ada non-conforming report. Jadi bila begitu keadaannya, dua data ini menunjukkan bahawa ketidaksediaan di situ menjadi antara isu yang paling utama sebenarnya untuk mereka melaksanakan persijilan halal, dan ia mesti ditangani. Dan saya yakin di bawah Cik Azwan ni, kita punya chairman yang chairman HDC ni, benda ni akan ditangani secara bersamalah, sebagaimana yang disebutkan tadi tentang kesediaan. Yang kedua berkaitan dengan mahal. Sebenarnya kalau kita nak kata mahal ni kan, berdasarkan kepada apa yang telah diletakkan oleh kerajaan. Saya nak bagi contoh kan, kadar persijilan produk perkhidmatan. Itu persepsi atau perspektif? Cuba kita tengok datanya. Kita tengok datanya. Bagi skim makanan dan minuman bagi mikro, RM100 setahun. Okey. Bagi industri kecil 400, sederhana 700, besar 1000. Okey. Okey. Itu dalam skim makanan lah. Kan? Jadi cuba kita nilai mahal tak mahal. Kalau yang besar multinational kan, dia untung 1 bilion. Kan? Dia punya fees tahunan RM1,000 je. Okey. Jawapan bukan pada saya, tapi pada industri yang akan memohon persijilan. Kan? Jadi sebenarnya yuran kat Malaysia ni tak mahal. Itu sebagai tanda komitmen pihak industri kepada persijilan saja. Tetapi apa yang kerajaan nak tawarkan adalah kita punya servis. Servis daripada kerajaan untuk pastikan bahawa pihak industri dapat mematuhi standard halal dengan sepatutnya. Sebab bila mana dia mematuhi standard halal dengan sewajarnya, maka dia akan mendapat keuntungan berlipat kali ganda. So di mana manfaat daripada kerajaan? Manfaat sebenarnya kerajaan tak dapat ambil untung yang banyak daripada persijilan ni, yuran persijilan, sebab terlalu murah.
tetapi kerajaan akan dapat manfaat daripada cukai. Hasil pada ekspor daripada produk yang dihasilkan tadi. Di situ sebenarnya. Apa mandatori pada ketika ini untuk persetujuan halal? Dari sudut pengambilan persetujuan halal ini sebenarnya bersifat volunteer based. Sukarela. Jadi sebab itulah kita di JAKIM, kita rakan-rakan kita di HDC dan kita ada 35 RS, rakan strategik. Kita melaksanakan kerja-kerja awareness, kerja-kerja untuk menimbulkan kesedaran di kalangan pemain industri dan yang keduanya kesedaran di pihak pengguna. Sebab bila mana pengguna semakin tinggi kesedarannya tentang standard halal ini, maka dia akan menjadi checks and balance kepada industri supaya industri ini tadi peka, prihatin dan mereka akan mengambil sedia halal. Sebab di sana ada kajian yang menunjukkan memang ada perbezaan yang ketara sebelum daripada mereka mendapat sedia halal dan selepas mereka mendapat sedia halal. Nyatanya, selepas mereka mendapat sedia halal, bisnes mereka menaik. Mudah aja calculation. Sebelum dapat sedia halal, dia cuma peniaga di rumah dia ataupun di tepi jalan ataupun di kedai-kedai runcit. Tapi selepas dia mendapat sedia halal, dia boleh masuk ke pasaran yang besar-besar. Yang lebih luas. Yang lebih luas. Malah ekspor juga. Tuan Azwan, saya tertarik apabila pada tahun 2021 HDC telah berkolaborasi dengan institusi keuangan iaitu Bank Islam memperkenalkan dana Go Halal dalam memberi manfaat dan kemudahan pembiayaan baharu dan inisiatif Halal Soaring Partnership Program. Jadi bagaimana ia memberi impak kepada boleh kita kata PKS dan juga mereka yang layak dalam kategori dan juga dana Go Halal ini? Okey, sebelum tu saya nak nyatakan di sini, buat julung-julung kali di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri merupakan pengurusi bagi Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia. Ini yang saya sebutkan tadi, satu jawatan kuasa kabinet yang kita namakan Majlis Pembangunan Industri Halal ni, dia membuat dasar-dasar terutama berhubung dengan pembangunan industri halal itu sendiri. Jadi buat kali ini kita nampak kepimpinan yang sangat jelas dan sangat utuh di mana a very clear direction from our leadership yang nakkan supaya HDC bersama JAKIM dan juga badan-badan yang lain rakan-rakan strategik kita untuk bersinergi supaya kita boleh mengangkat dan memperkasa industri dan ekonomi halal Malaysia ini terus mengungguli pasaran global, pasaran halal global lah. Jadi dia juga melibatkan badan-badan institusi-institusi kewangan. Sebab itu ia bermula seawal tahun 2001 Bank Islam datang ke depan dan hari ini sewaktu jihaz baru ini bukan saja Bank Islam tapi ada bank-bank lain termasuk SME Bank yang telah pun mengadakan MOU dengan HDC, termasuk juga bank-bank tempatan yang lain sebenarnya yang dah bersedia untuk menyediakan dana khusus untuk membantu industri dan syarikat halal tempatan yang mempunyai produk-produk yang telah didaftarkan dengan JAKIM dan mendapat logo itu untuk mereka menembusi pasaran global yang saya sebutkan tadi bernilai hampir 3 trilion US dollar itu dan akses kepada pembiayaan bagi mereka membawa produk ke pasaran antarabangsa ni. Setakat hari ini saya boleh nyatakan kita dah bekerjasama dan kita telah berbincang dengan banyak bank-bank tempatan dah hampir mencecah 1.5 bilion ringgit yang dah ada sekarang, termasuk yang ditawarkan oleh Bank Islam dan SME Bank. Ada bank-bank yang mungkin saya tak boleh nak sebut di sinilah. Tapi dengan dana yang tersebut saya yakin mulai tahun hadapan syarikat-syarikat tempatan sama ada PKS ataupun multinasional kita sendiri berpeluang untuk akses kepada program pembiayaan yang lebih mudah, yang lebih cepat dengan terma-terma yang tak begitu ketat supaya boleh digunakan bagi meningkatkan keupayaan mereka, kapasiti mereka untuk mengeluarkan produk-produk bagi menawarkan produk mereka ke pasaran global antarabangsa ataupun pasaran halal global. Jadi ini yang sedang diusahakan. Sebab itu apa yang ditanya itu tadi, ia mudah apabila ada clear leadership from pemimpin-pemimpin kita dan clear direction daripada mereka itu, ia memberi keyakinan kepada pihak institusi kewangan ini untuk meletak ataupun untuk memberi kemudahan pinjaman kepada industri halal itu sendiri. Tadi kita ada menyebut daripada 3 trilion US dollar pasaran global. 60 bilion USD, 60 bilion ringgit yang kita daftar, yang kita rekodkan nilai dagangan kita. Pada tahun 2030 kita mesti capai lebih daripada 230 bilion ringgit. Bersamaan lebih kurang dalam 10% sumbangan kepada KDNK negara pada tahun 2030. Kita di landasan yang betul.
setakat hari ini saya cakap, saya sebutkan tadi, apabila ada clear direction from our leadership, kepimpinan yang jelas, dengan arahan untuk kita bersinergi, JAKIM, HDC dengan pelbagai pihak termasuk Matrade di bawah agensi di bawah MITI dan juga institusi kewangan untuk kita membantu pengeluar-pengeluar tempatan kita sama ada daripada PKS ataupun mikro PMKS pun ada juga sehingga ke peringkat multinasional. Saya yakin nilai dagangan kita daripada 60 bilion tu untuk kita pergi sehingga lebih 230 bilion dalam tempoh 7 tahun ni kita boleh. Kerana apa? Kerana persijilan Malaysia itu akan terus mengungguli di persada antarabangsa dengan keyakinan pengguna global terhadap sijil halal Malaysia ini. Dan saya nak bagi tahu, saya bagi contoh, Ustaz Zamri pun saya rasa faham akan hal ini. Banyak negara-negara bukan Islam, ya. Sebagai contoh, saya boleh sebut Vietnam, Japan, yang memang termasuk China, yang memang mahu melihat logo halal Malaysia itu. Walaupun mereka dah ada CB mereka, iaitu certification bodies di negara mereka itu sendiri, tapi kok mana pun dia nakkan juga persijilan halal Malaysia kerana mereka sangat yakin. Dan ia diminta oleh kepimpinan negara tersebut supaya Malaysia melalui HDC dan JAKIM pergi membantu negara tersebut untuk membina ekosistem halal di sana. Jadi arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri bahawa kita pergi ke negara-negara tersebut yang kita nak bantu untuk membina ekosistem di sana, termasuk dengan memperkenalkan standard yang kita dah ada di Malaysia ini dibawa ke negara tersebut, termasuk membantu mereka dalam soal perundangan, membina ekosistem mereka. Mereka juga perlu memberi peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk terlibat dalam ekonomi dan ekosistem halal di negara tersebut. Supaya kita pun boleh juga menebusi pasaran. Sebagai contoh, kalau di China, di Vietnam, kita boleh membawa produk-produk kita dengan barriers to entry. Ataupun mungkin kalau ada tarif dagangan ke apa, mungkin dipermudahkan untuk kita supaya kita berpeluang untuk membawa pelaburan di sana dan produk-produk kita di sana supaya kita boleh sama-sama manfaatkan. Kita bantu mereka membina ekonomi halal di sana dan mereka juga membantu kita kembali dengan membuka peluang perniagaan buat syarikat-syarikat Malaysia. Apa ia terhad kepada pengguna dalam pasaran Asia ataupun pengguna dalam konteks halal consumer ataupun pengguna-pengguna dalam konteks potensi pasaran global halal global dunia yang mencecah hampir 3 trilion US dollar tu, untuk rantau ASEAN ni saja setengah daripada itu. Bermakna ASEAN ni, dalam negara ASEAN ini dah hampir 1.4 trilion US dollar dalam pasaran ASEAN ni saja. Hampir separuh daripada jumlah potensi pasaran global dunia yang 3 trilion US dollar. Sebab itu saya dapat lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia nampak perkara ini. Sebab itu dia tekankan kepada pihak HDC dan pihak JAKIM, tak ada pilihan, kena bersinergi, kerjasama untuk banyakkan lagi, percepatkan lagi persijilan, termasuk produk-produk daripada syarikat-syarikat multinasional luar negara. Dia ada juga macam ni, Is, ya. Ada syarikat multinasional luar negara yang nakkan sijil halal kita. Ustaz Zamri boleh sahkan. Kerana dia nak dapatkan sijil halal kita untuk menebusi pasaran halal global Asia Tenggara dan juga di benua-benua lain, di Eropah, di Timur Tengah, yang memang macam Ustaz sebut itulah, tahap kesedaran dan keyakinan mereka terhadap, kepercayaan mereka terhadap persijilan Malaysia tu sangat tinggi. 9 tahun berturut-turut ni. Jadi sijil kita paling diyakini. Yes. Paling diyakini. Yes. So, paling berharga dan paling diyakini. Walaupun orang kata mahal apa, Ustaz dah sebut tadi, tak mahal mana pun. Kan? Berbanding dengan 3 trilion US dollar, syarikat-syarikat multinasional dia sanggup bayar tinggi pun. Untuk itu, saya anggap ni memang murah sebenar. Okey. Tapi mereka ini yang datang daripada, saya tak boleh sebut syarikat mana, tapi daripada negara China, Japan, Korea, Australia yang dah datang jumpa saya sendiri. Dia kata, tolong HDC bantu kami untuk kami mendapat pensijilan halal daripada JAKIM. Itu syarikat gergasi. Gergasi multinasional. Supaya mereka menggunakan logo halal kita ni boleh menebusi pasaran global halal yang saya sebutkan tadi. Jadi saya kata, tak apalah, kita boleh bantu. Memang arahan Yang Amat Berhormat membantu, tapi pada masa sama kita nak tengok apa manfaat yang kita boleh dapat. Jadi kan tadi kita ada tanggungjawab kita untuk meningkatkan nilai dagangan ekspor kita. Jadi barangkali saya dah minta syarikat-syarikat ni,
kita tolong dia untuk dapat perjalanan. Tapi pada masa sama, mungkin mereka dalam tempoh 2-3 tahun ini datang untuk membawa pelaburan di Malaysia. Sekurang-kurangnya bawa dia punya kilang pengeluaran di Malaysia. Win-win situation. Win-win lah. Jadi bila mereka datang ni, sudah tentu boleh membuka peluang kerjaya untuk anak tempatan. Kedua, barang-barang yang mereka ekspor daripada Malaysia itu akan dinilai sebagai ekspor Malaysia. Okey. Jadi sudah tentulah dia akan menambah nilai dagangan ekspor Malaysia itu sendiri secara langsung lah. Jadi ini antara strategi yang sedang kita garapkan bersama. Okey. Dan memang ini a very clear direction from Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid pun melalui Majlis Pembangunan Industri Halal. Kita sedang berusaha ke arah ini. Cantik. Menarik untuk dipelanjutkan perbincangan itu. Kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kerajaan bertekad untuk menambah baik mutu kesihatan. Kertas Putih Kesihatan yang telah dibentangkan di Dewan Yang Mulia pada 15 Jun lalu menyasarkan reformasi untuk dilaksanakan dalam tempoh 15 tahun melalui anjakan utama pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sebanyak 1,200 klinik daif di seluruh negara kena naik taraf untuk tempoh 2023 hingga 2025 bagi menjamin mutu perkhidmatan. Kerajaan bersetuju untuk menyegerakan projek naik taraf fasa pertama Hospital Sultan Aminah dengan anggaran kos sebanyak RM500 juta. Keringatmu membasahi au pipimu, cantik-cantik awasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat akan ku kenang setiap saat. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving, and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. That Malaysia's commitment to the UN and the multilateral system is born out of the strong conviction that all countries, no matter how big or small, rich or poor, strong or weak, have a common responsibility towards creating a better world for tomorrow. Malaysia believes
We can achieve this through greater trust and strengthened multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Okey, untuk kita bercakap tentang sinergi bagi industri halal dan juga pensijilan halal ini, mungkin pada dasarnya kita melihat untuk pensijilan halal itu digambarkan sebagai prerogatif kepada JAKIM dalam proses sertifikasi dan juga pensijilan. Tetapi apa mungkin terdapat kerjasama strategik antara JAKIM dan juga pihak swasta dalam proses pensijilan dan pemberian sertifikasi itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Ini satu soalan yang menarik. Bila mana kita diamanahkan untuk melaksanakan pensijilan halal ni melalui APD 2011, di situ dinyatakan dengan jelas dalam Akta Perihal Dagang 2011 bahawa pihak berkuasa berwibawa berkaitan dengan halal ni ada dua di Malaysia. Pertama daripada iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan yang keduanya adalah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri di seluruh Malaysia. Maknanya 13 buah negeri ini diberikan disebut sebagai pihak berkuasa berwibawa yang boleh melaksanakan pensijilan halal. Okay? Dan dalam mesyuarat Majlis Raja tahun 2010, Majlis Raja memutuskan bahawa JAKIM diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menyelaraskan 13 pihak berkuasa berwibawa ini dari sudut dasar, dari sudut standard, amalan, praktis. Jadi bila gitu keadaannya, maka JAKIM diberikan amanah yang besarlah dalam mewujudkan keselarasan ini. Baik, soalannya tadi adalah merujuk kepada di mana peranan swasta macam HDC, dan kita ada 35 RS rakan strategik, kita ada 35 pusat latihan penyedia latihan halal, 35 penyedia halal, dan kebanyakan ini adalah daripada agensi-agensi swasta. Jadi mereka ini adalah bertanggungjawab untuk pertamanya untuk rakan strategik, dia menimbulkan awareness, membangkitkan awareness di pihak industri dan di pihak pengguna berkaitan dengan pensijilan halal. Dan penyedia latihan halal ini adalah bertanggungjawab untuk menyediakan halal talent. Maknanya bakat-bakat halal ni, eksekutif halal, juru audit halal, kan? Maka dibangunkan oleh penyedia latihan halal ini daripada universiti, daripada beberapa institusi pendidikan yang lain lah yang terlibat dalam melahirkan bakat-bakat halal. Jadi alhamdulillah kesan daripada sinergi kita dengan rakan strategik, dengan penyedia latihan halal, dan satu lagi kita juga bekerjasama dengan agensi pembimbing. Di mana agensi pembimbing ini bertanggungjawab untuk membimbing para usahawan agar mereka ni boleh menjadi usahawan, tetapi dalam tempoh yang sama dengan dimasukkan input daripada JAKIM, maka mereka ini akan menjadi seorang usahawan yang berpengetahuan tentang pensijilan halal. Dan diharapkan selepas daripada mereka itu mengikuti latihan menjadi usahawan, mereka akan memohon sijil halal semasa mereka membangunkan industri mereka ataupun melaksanakan produk yang mereka hasilkan. Okay? Itu digerakkan. Ia digerakkan usaha itu. Jadi begitu juga kita melaksanakan kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan yang lain seperti Matrade yang bertanggungjawab untuk memasarkan produk, dan pastilah rakan kami HDC menjadi rakan karib kami untuk sama-sama menimbulkan awareness, dan begitu juga untuk mengembangkan atau mempromosikan pensijilan halal ini di peringkat domestik dan di peringkat antarabangsa. Ya, Tuan Azwan, tadi disebut pelan industri Indo-industri halal 2030. Dan pastinya HDC meletakkan sasaran yang tinggi dalam mencapai, dan bukan saja sasaran itu tetapi penanda aras dan indikatornya sudah pasti tinggi, bukan saja pada hasil sumbangan ekonomi tetapi dari segi peningkatan dan juga daya saing industri halal itu sendiri. Pada peringkat ini, di manakah perancangan dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat secara langsung? HIMP Halal Industry Master Plan 2030 ini dilancarkan pada bulan Mac yang lalu. Jadi ianya dibangunkan untuk merangsang kekuatan Malaysia dalam membangunkan industri halal secara holistik. Dia ada tema dia, iaitu Prominent,
visible and globalized halal Malaysia. Sebab itu yang disebutkan oleh Ustaz Zambri tadi memang tepat sekali. Kita ni dah 9 tahun berturut-turut pada kedudukan nombor 1 dunia. Jadi HIMP itu bertujuan untuk mengekalkan keunggulan itu. Jadi sudah tentulah kita kena pastikan ekosistem halal Malaysia ini akan dicontohi oleh banyak negara. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid pun dalam baru-baru ini dia memperkenalkan, dia telah mencadangkan satu pendekatan strategik yang dipanggil diplomasi halal. Diplomasi halal ni dia tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan bahawa standard halal Malaysia itu terus diterima dan digunakan oleh banyak negara-negara lain. Dan pada masa yang sama kita nak pastikan juga apabila kita membantu negara-negara tersebut untuk membina ekonomi halal dan ekosistem halal mereka melalui know-how, knowledge, pengalaman, pengetahuan kita dalam aspek piawaian, dalam aspek pembangunan industri itu sendiri, sudah tentu ia juga boleh membawa pulangan ekonomi dan kewangan yang baik untuk negara. Jadi alhamdulillah kita bekerjasama rapat dengan Kementerian Luar Negara untuk kita perkenalkan framework halal diplomasi ini supaya ia boleh digunakan dalam setiap sebagai contoh apabila ada misi perdagangan luar negara. Banyak negara, Iran, China itu sendiri di benua Eropah yang nakkan bantuan kita, bantuan JAKIM terutamanya. Tapi kita kena pastikan jugalah apa pulangan ekonomi dan pulangan kewangan untuk negara. Terutama timbal balik. Terutama dalam bentuk nilai dagangan yang boleh kita tingkatkan. Jadi saya ingat ini sudah tentulah dengan sinergi yang ada antara kami dan ini memang julung-julung kali ini. Ustaz Zambri pun saya dapat tengok saya hari ini pun seronok dia. Salam kat Datuk Ketua Pengarah JAKIM. Kerana memang saya ingat kita ni agensi adik-beradik lah. Kerana dah tiba masa untuk kami ini untuk kita ketepikan sekiranya ada perbezaan, kita kena letak sasaran iaitu kita nak capai nilai dagangan ekspor kita mencecah lebih 230 bilion pada menjelang tahun 2030 untuk kita sumbang kepada KDNK negara ni lebih 10.8%. Okey. Diplomasi halal itu perancangannya itu molek dan juga cantik. Tetapi yang menjadi suatu asbab kepada halangan bagi membawa produk-produk tempatan dan juga mengeksport ke luar negara adalah konteks pemasaran. Kita melihat mungkin produknya itu berkualiti tetapi kalau tidak dipasarkan dengan suatu kaedah yang berkesan, ia juga tidak akan sampai ke mana. Jadi apa ia juga terlibat dalam... Saya nak tambah sikit. Sebab itu apabila kita adakan pendekatan diplomasi halal ni, kita nak syarikat-syarikat besar dunia, multinational dunia, sebagai contoh Ajinomoto, Nestle, Dutch Lady, banyak lagi. Jadikan Malaysia ni sebagai hub halal global mereka ataupun center for excellence mereka. Dan apabila mereka berada di sini, dengan HDC dan JAKIM, kita bekerjasama rapat untuk perkenalkan program kita panggil International Sourcing Partnership. Bermakna mereka ini akan membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat PMKS kita, pengeluar mikro, kecil dan sederhana kita, untuk masuk ke dalam jaringan rantaian bekalan mereka yang berada di peringkat global. Hari ini banyak syarikat-syarikat multinational dengan kerjasama dengan HDC kita perkenalkan model ISP ni, International Sourcing Partnership ni, yang telah memanfaatkan banyak syarikat-syarikat PMKS kita. Yang tu yang menyumbang kepada 60 bilion nilai dagangan tahun 2022. Jadi kita ada 7 tahun ni sudah tentulah HDC dan juga rakan-rakan kita di JAKIM kita akan bekerjasama untuk pastikan lebih banyak syarikat multinationals datang ke Malaysia, jadikan Malaysia ni sebagai hub halal mereka dan center for excellence for halal mereka, dan pada masa sama memperkenalkan pendekatan ISP ni, program ISP ni untuk syarikat-syarikat pengeluar di Malaysia terutama untuk PMKS. Supaya mereka ini diberi keupayaan, diberi juga kapasiti dan juga marketing untuk menembusi rantaian bekalan halal global dengan secara langsung. Di samping mereka sendiri pergi ke peringkat antarabangsa lah, disokong pula oleh pelibatan daripada institusi-institusi kewangan tempatan ni yang menyediakan akses kepada dana yang saya sebutkan tadi setakat ini dah hampir 1.5 bilion ringgit. Jadi
yang ni kalau nak disebut tadi Ustaz Zamri dah sebut, kita ni selain daripada halal, kita ada juga halal untuk persijil halal untuk produk-produk kita. Kita ada juga kewangan Islam kita yang juga berada pada posisi nombor satu. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat yang berdaftar sebagai syarikat halal dengan produk-produk halal ni sudah tentulah nakkan akses kepada dana-dana kewangan Islam. Yang saya sebutkan tadi 1.5 bilion setakat hari ini itu semua atas model kewangan Islam, Ustaz. Ya. Dia ada kesan domino di situ ya. Ada, betul. Okey. Tuan Azwan dan juga Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang. Lebih aktif. Lebih hebat. RMK 12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK 12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Okey, bersua kembali untuk kita mengakhiri bicara nanti pada malam ini. Ustaz, saranan Ustaz untuk kita melihat pemain-pemain industri yang masih belum menyedari ataupun masih belum memohon atau dalam proses untuk permohonan pada pensijilan halal ini, apa mungkin saranan yang boleh digambarkan pada malam ini? Terima kasih. Saya nak menyerulah kepada semua pemain industri di luar sana yang masih lagi belum mendapat pensijilan halal. Saya mengajak untuk kita bersama-sama menelusuri berkaitan dengan halal ini. Kerana apa? Kerana ia memberikan faedah yang amat besar bukan hanya kepada industri tetapi kepada pengguna. Bagi pengguna, halal ini penting kerana disebut tentang halal, dia merujuk kepada pertamanya kebersihan. Ya. Yang kedua, bila disebut tentang halal, dia merujuk kepada kesucian. Yang ketiganya berkaitan tentang kesihatan. Dan yang keempat berkaitan tentang keselamatan. Ini empat perkara yang amat diperlukan oleh pengguna untuk menerima sesuatu produk. Manakala bagi pihak industri, apabila konsumer begitu meyakini produk kita, apa yang akan berlaku? Pasti
produk kita boom di pasaran. Maknanya permintaan akan tinggi. So bila mana permintaan akan tinggi, maka ia akan memberikan keuntungan kepada syarikat. Saya nak buat satu contoh yang mudah saja. Baru-baru ni kita ada interview seorang pengusaha kuih kria. Okey. Ini bukan syarikat multinasional ni, kan? PKS. Kecil je. Sebelum mereka dibimbing untuk mengambil sijil halal ni, kuih kria dia ni orang berbaris, beratur. Viral lah kiranya kalau istilah. Di Melaka ke apa ni? Wallahualam. Saya tak payah sebutlah. Kan? Orang berbaris panjang lah. Viral lah kiranya kria dia ni. So bila gitu keadaannya kita bagi latihan dan kemudian ada satu syarikat kewangan bantu dia untuk beli mesin dan sebagainya. Okey. Sekarang ini kuih kria dia bukan hanya sekadar dapat dibeli di tempat dia berniaga tapi telah pun diekspor. Okey. You see? Kan? Impact daripada persijilan halal. So bila mana Singapura dah minta, Brunei minta, Thailand minta, kan? Negara-negara lain minta. So dia boleh cakap dengan JAKIM, terima kasih kerana bagi saya sijil halal. Okey. Kan? Boleh renew balik. Boleh renew balik. Jadi mereka akan merasai kemanisan bila dapat sijil halal ni bila mana mereka dah berjaya mengikuti standard yang telah kita tetapkan. Sebenarnya tak susah. Yang penting saya katakan tadi dia kena bersedia nak belajar kan, untuk dapat pengetahuan, dia bina kemahiran, dia amalkan, InsyaAllah. Ya. 4 perkara utama dalam persijilan halal: kebersihan, kesucian, kesihatan dan juga keselamatan. InsyaAllah sama-sama ia akan terus memberikan wang yang terbaik untuk peniaga-peniaga tempatan. Tuan Azwan, untuk mengakhiri pada malam ini, banyak forum fair dan juga expo yang dilaksanakan khusus kepada industri halal, tetapi kita tidak mahu ia hanya terhenti kepada forum dan expo semata-mata. Apa hasil daripada pelaksanaan program-program seperti ini dan impaknya kepada industri itu secara persih? Ya. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Zamri kerana sebut 4 perkara tu dengan jelas tadi. Bersih, selamat, suci. Satu lagi apa? Kesihatan. Halal ni sebenarnya untuk saya, dia bukan eksklusif untuk orang Islam saja. Bahkan bukan Islam pun nak embrace halal ni. Kerana 4 perkara ni tadi. Jadi apabila kesedaran yang melibatkan bukan saja orang Islam tapi bukan Islam nak embrace halal ni, sudah tentu ia membuka ruang seluas-luasnya kepada sektor perniagaan, terutama usahawan-usahawan kita yang mengeluarkan produk-produk untuk pasaran halal. Jadi HDC ni kita tak putuslah mengadakan program yang melibatkan exhibition, syarikat-syarikat tempatan sehingga ke peringkat antarabangsa. Bahkan kita ada apa kita panggil halal integrated platform. Yang ni dah ada ni untuk makluman pendengar semua, HIP yang sebenarnya satu digital marketplace pertama di dunia. Hari ini kita ada lebih 12,000 ahli HIP tu yang datang daripada bukan saja syarikat-syarikat Malaysia tapi daripada luar negara juga, yang terdiri daripada pengeluar-pengeluar barang-barang halal dan juga ingredient-ingredient halal. Mereka ni tak payah hadir dalam exhibition pun. Mereka boleh bertemu dalam dunia digital dalam HIP itu sendiri untuk mereka mengenali dan mencari bekalan-bekalan sumber. Jadi sudah tentu akan membantu mereka untuk mengembangkan keupayaan dan kapasiti perniagaan mereka. HDC akan terus berusaha lah. Hari ini kita dah setuju ada sinergi ni. Saya pun gembira dapat jumpa sahabat saya, Ustaz Zamri ni kan. Ada kerjasama yang lebih InsyaAllah. 2030 akan menjadi satu pengukur dan juga satu visi dan misi untuk industri halal negara. Saya yakin. Terima kasih Tuan Azwan, terima kasih Ustaz bersama kami, terima kasih pihak HDC, terima kasih pihak JAKIM bersama kami bercerita tentang sinergi memperkasa industri halal. Dorongan dan juga sokongan ini bukan saja di peringkat pentadbiran tapi juga di peringkat akar umbi. Itu terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.